Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat sekali lagi bersama-sama meneruskan perbincangan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i, kitab fiqh mazhab Syafi'i, yang mana tuan penulis kitab tu sekarang berada di Malaysia, iaitu Dr. Mustafa Bura, yang sepatutnya dia sekarang ni dia ronda pergi ke Jabatan Mufti Perak, dan sepatutnya 21 hari bulan sampai 28 hari bulan ada talaqi di kuis, tapi oleh kerana beliau ada urusan yang tak dapat dielakkan, 14 hari bulan esok lusa ni dia akan hari Ahad ni dia akan pulang balik ke Syria. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, baik apapun, kita nak sambung perbincangan kita masih lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan korban, iaitu binatang yang disyariatkan untuk melaksanakan korban. Qala al-musannifu hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Tidak sah korban kecuali dengan unta atau lembu, dan juga spesiesnya lah, spesies lembu adalah kebau ataupun kambing, dan spesiesnya biri-biri dan juga kibas. Ini berdasarkan firman Allah, wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan tiap-tiap umat kami syariatkan penyembelihan korban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternakan yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Bahimatil an'am, terjemahan binatang ternakan. Tetapi bahimatul an'am ini dia ada spesifik dia, iaitu dia merujuk kepada haiwan yang unta, lembu dan kambing sahaja. Bukan sebab dia terjemah ni tuan-tuan, orang terjemah binatang ternakan. Saya dengar satu ulasan, ada seorang motivator, dan dia sebut tentang bagaimana Quran sebut binatang ternakan. Jadi di situ dia menyarankan bahawa apa-apa binatang ternakan digunakan untuk ibadat korban. Sebab binatang ternakan termasuk apa? Termasuk ayam dan sebagainya. Sebab terjemahan harfiah, terjemahan binatang ternakan, dia kata binatang ternakan dipaham dalam konteks bahasa Melayu. Bahasa Melayu binatang ternakan ni apa juga yang kita ternak, masuk ayam kan. Sedangkan binatang ternakan itu terjemahan saja. Asal dia bahimatul an'am. Perkataan an'am itu sendiri dia hanya merujuk kepada 3 spesies itu saja. Unta, kambing dan juga lembu. Spesies itu, 3 itu. Jadi selain daripada itu tidak dinamakan sebagai haiwan korban. Baik, juga berdasarkan bahawa tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi dan para sahabat bahawa mereka berkorban dengan haiwan yang lain. Tak ada. Melainkan 3 jenis itu saja. Yang paling afdal ialah unta, kemudian lembu, kemudian kambing, mengikut saiz. Sebab kebiasaan yang paling banyak daging adalah unta, seekor unta. Kemudian lembu lebih besar, kemudian barulah pergi kepada kambing. Harus korban dengan satu bahagian daripada 7 bahagian unta dan lembu.
seekor unta atau lembu boleh dibagi 7. Berdasarkan hadis Muslim daripada Jabir, katanya, kami melakukan korban bersama Rasulullah pada tahun Hudaibiyah dengan dibahagikan seekor unta pada 7 bahagian dan seekor lembu juga dibahagikan pada 7 bahagian. Jadi di situ hanya lembu dan juga unta saja boleh bagi 7. Tetapi kalau kita ambil satu bahagian daripada lembu, compare dengan kambing seekor, maka kambing lebih afdal lagi, sebab daging lebih banyak lagi. Sebab satu bahagian. Dia kalau lembu yang lebih afdal daripada kambing, inilah arti kata seekor lembu. Lembu tu seekor, kan? Jadi itu syarat haiwan untuk korban. Dia merujuk 3 jenis itu sahaja. Manakala syarat binatang korban itu sendiri, pertama umur. Syarat bagi unta mesti umurnya sudah memasuki tahun ke-6, makna 5 masuk 6. Dan syarat bagi lembu dan kambing mesti umur sudah masuki 3, makna 2 tahun nak masuk 3. Dah genap 2 tahun dah, nak pergi ke 3 kan. Lembu dah genap 5 tahun dah. Lembu pula, unta dah genap 5 tahun nak pergi ke 6, 5 tahun. Jadi itu syarat umur. Tetapi bagi kambing biri-biri mestilah umur sudah masuk 1 tahun. Tahun nak masuk kedua. Atau gigi hadapannya telah gugur walau belum sampai 1 tahun, 6 bulan ke atas. Gigi depan ni dah bersalin dah. Maknanya dia dah gigi susu dengan gigi kekal, dah bersalin dah gigi tu. Ni orang belah kambing tahu, kita tengok semacam je, kita bukan tahu pun, kan? Tengok serupa ya. Ini tanya orang belah, dia tahu lah. Dia boleh cam gini semua. Umur-umur pun ada orang dia cam, dia tengok dia tahu ni umur berapa. Ada orang dia tak cam, tapi tuan dia tahu. Tuan dia tahu. Maka dengan sebab itu tuan-tuan kena pastikan kalau dia tidak sah. Kalau tidak sah korban tersebut. Sebab ini yang ditetapkan berdasarkan hadis yang Nabi sebut, ni'matil udhiyah al-jaza'u min ad-dha'n. Sebab baik binatang korban ialah kambing biri-biri yang berusia 2 tahun. Jadi di situ menunjukkan mesti cukup umur. Sebab itu masalah wakalah dalam korban ni, wakil korban ni, kadang-kadang orang tak ambil berat. Sebab pengalaman saya sendiri ni, kongsi dengan tuan-tuan lah. Saya duk buat banyak tempat kan, antaranya di Kemboja. Tapi tahun ni saya tak fokus sangat Kemboja. Kemboja ni atas permintaan je. Sebab antaranya lembu sana dia tak gemuk sangat, dia kurus. Satu. Jadi kita fokus pada tempat yang lebih gemuk, yang harga dia okey dan dia punya daging dia banyak, di Bangladesh, di Sri Lanka dan sebagainya. Dan Kemboja pula memang ramai yang buat. Satu. Yang keduanya, masa saya dan sahabat-sahabat buat tu, kadang-kadang kita terpaksa beli dulu untuk bela nak bagi gemuk dan nak pastikan cukup umur. Kita akan tengok satu lembu tu, sebab tu kena pergi sendiri untuk mengesahkan semua benda tu. Tetapi bila mana kita buat, kita tahulah ada kadang-kadang yang syarikat-syarikat dan sebagainya yang mereka pakai wakil begitu. Maka wakil bagi kepada orang kampung, dia bagi $350 contohnya, atau $400. Dia bagi sikit, tak cukup. Jadi orang kampung tu pula tak ada ilmu, ataupun yang tak kisah, janji buat sudah, kan? Lalu dia tengok dengan harga, dia ambil untung sikit. Ada yang tak cukup umur. Ini berlaku, tak cukup umur. Jadi maknanya tidak sah korban tersebut. Jadi benda-benda macam ni kena dipastikan. Maknanya orang yang melaksanakan korban tak ada masalah tu, orang yang diberikan amanah tersebut. Mereka wajib, itu amanah yang nak kena jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang saya sebut dulu, kita buat wacana fake korban satu, nak bagi kepahaman, terutama dalam konteks wakalah. Wakalah ni maknanya kita wakil pada orang. Orang tu akan buat A sampai Z, kan? Dia akan pergi cari lembu, beli lembu apa semua, sekali lah sampai Z lah, sampai 9 korban lah. Wakalah ni ada dua, satu wakalah bi ujrah, satu wakalah bi ghairi ujrah. Wakalah dengan upah, dengan wakalah tanpa upah. Kena faham benda ni, terutama kalau tuan-tuan berada melibatkan diri juga
di surah masjid pun sama lah konsep dia. Wakalah bi ujrah dengan wakalah bi ghairi ujrah. Satu dia panggil wakil dengan upah, satu wakil tanpa upah. Biasa kalau surah masjid dia ambil wakil tapi dia tak ada upah lah kan. Sebab dia rezeki masjid kan, ambil upah apa. Begitu juga saya dan rakan-rakan dalam Akademi Imam Syafi'i memang kita guna konsep wakalah biduni ujrah, wakalah yang tidak ambil upah. Maknanya kita tak ambil 1 sen daripada pelaksanaan korban itu, semua tabaruk. Jadi wakalah bi ghairi ujrah ni senang. Kita dah bagi tahu siap-siap kepada peserta lebihan daripada, kalau ada duit lebih tu kita masuk tabung, masuk wakaf. Macam kami masuk wakaf pendidikan, bagi tahu siap-siap. Kalau penerima kata okey, setuju, selesai masalah. Kalau dia tak setuju, nak duit balik, kena bagi duit balik dia kan. Sebab itu dalam akad tu kita tulis siap, saya bersetuju untuk wakaf atau bersedekah lebihan daripada korban tersebut. Sebab kita guna kadang tak habis kan. Contoh kalau ambil satu bahagian, macam tahun ni kami ambil 270, kadang kita guna 250 je, jadi lebih RM20 setiap seorang. RM20 itu hak siapa? Orang hak bagilah, sebab kita wakil je, bukan hak kita, wakil. Jadi kita kena bagi balik. Sebab tu kami takkan bagi balik abang siap-siap, sebab tak larat nak pergi cari. Jenuh kalau 1000 orang nak pergi cari. Oh, satu kerja pula kan. Maka kita habaq siap-siap lebihan daripada itu bersedia untuk sedekah. Jadi kita bagi semua untuk, dan kami biasa kita gunakan untuk kompleks pendidikan lah yang kami buat di Mojo itu. Jadi itu tak ada masalah. Masalah timbul kat mana? Kalau mereka yang buat wakalah bi ujrah. Wakalah bi ujrah ni makna dia ambil wakil dan dia ambil upah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Syarat bagi sebab dia buat kerja. Dia nak dapat upah boleh, sebab kerana siapa nak buat kerja kan. Tak nak upah tu tak apalah, itu tatawuk dia kan. Tapi nak upah, apatah lagi memang kadang dia buat kerja tu je, dia buat kerja tu je kan. Dia fokus yang tu je, maka dia nak upah boleh. Hukum syarak membenarkan, tak salah. Cuma kat mana dia kena perbetulkan? Dia kena bagi tahu berapa banyak upah yang dia ambil. Hak ni yang kadang-kadang tak buat, menyebabkan gharar. Gharar ni apa maksud dia? Uncertainty. Maksud dia apa? Haram lah maksud dia. Dia kena bagi tahu berapa banyak upah yang dia ambil. Berapa persen? Dalam bentuk persen, tak apa, 10% ke, 15% ke, atau dalam bentuk wang ke. Tapi kena habaq. Dia tak boleh buka open begitu je, kemudian dia ambil sendiri upah tu ikut suka dia. Itu gharar. Mana boleh ambil ikut suka? Sedangkan dia bukan jual beli, dia adalah wakil. Wakil ni dia tidak boleh buat sesuatu tanpa keizinan orang yang mewakilkan. Itu dia punya kaedah dia. Sebab itu tuan-tuan, benda-benda macam ni kadang-kadang bukan kita mempertikaikan seseorang. Kadang-kadang orang tu sungguh buat ikhlas, dia bukan salah ikhlas tak ikhlas. Ikhlas satu, buat kena bertepatan dengan syarak yang kedua. Dia tak boleh ikhlas saja tapi buat tak betul. Aku ikhlas sungguh, aku sembahyang maghrib 5 rakaat, ikhlas sungguh. Hangpa jangan duk komen aku ni buat lillahi ta'ala. Kita nak kata apa? Kita kata hang tak betul, hang buatlah. Macam mana ikhlas peringkat tinggi pun hang buat maghrib 5 rakaat ni tidak sah. Macam tu juga ikhlas, aku buat ni ikhlas, aku ambil upah tu aku teruk anda lah. Bukan masalah hang teruk tak teruk, ambil upah hang kena habaq banyak mana upah. Itu cerita dia. Dia tak boleh sembrono macam tu, ya tak boleh. Itu hukum syarak. Sebab hukum syarak dia nak jaga kedua belah pihak. Hak benda-benda macam ni kadang-kadang orang kita dia agak dia tak ambil perhatian. Sedangkan nak buat nama kebajikan, nak buat kebajikan memang kena buat kebajikan sungguh lah. Biar betul-betul kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita dapat dosa pula, wal a'yazubillah. Kan? Jadi maknanya tak ada masalah, saya ulang sekali, tak ada masalah nak ambil upah, tetapi kena habaq. Kena mention dalam akad tersebut, kena bagi tahu dalam akad itu. Akad tak kisah sama ada akad bertulis ke, akad berlafaz ke, masih lagi dikira akad ataupun kontrak itu akan berlaku. Maknanya terima dan dua-dua, menerima dan memberi itu kan, konsep itu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka dengan sebab saya nak cerita tadi tu, kadang-kadang orang buat tak sempurna, dia takkan lepas, sebab itu amanah kan. Dia kena pastikan umur.
Kan? Sebab apa timbul yang saya sebut tadi? Sebab apa? Sebab dia bagi duit sikit. Sebab apa? Sebab bila dia tak bagi tahu upah banyak mana, sedangkan dia ambil upah, jadi dia akan cuba meminimizekan harga lembu tersebut supaya dia dapat upah banyak. Tetapi kalau dia mention upah banyak mana, dia tak boleh. Hak duit lebih bukan duit dia juga. Jadi mau kat mana pun dia kena cari yang hak lebih daripada hak dia upah banyak tu, dia tak boleh ambil lebih. Nampak tak? Dia punya sistem dia tu. Jadi dia akan menjaga kedua-dua belah pihak, maknanya unsur gharar itu tak akan wujud. Tapi kalau tak mention, memang wujud. Benda ni kadang berleluasa. Masuk iklan apa semua, clear, merata tempat kan. Tapi tak jelas, tak clear, maka ia tidak dibenarkan. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah. Yang kedua, selamat tak cacat, iaitu syarat haiwan tersebut. Jadi binatang ternakan itu tak boleh cacat yang boleh mengurangkan dagingnya. Oleh itu kambing yang telah tiada otak, otak tak ada, sebab apa? Kurus sangat, tidak boleh buat korban. Kurus sampai otak pun tak ada, kan? Begitu juga binatang yang tempang atau buta sebelah mata atau sakit yang terpotong sebahagian telinganya. Semua keadaan tersebut tidak sah untuk buat ibadat korban. Nak cerita korban ni nak yang terbaik. Sebab itu korban ni bermula dengan Habil dan Qabil, kan? Habil diterima oleh Allah sebab dia bagi yang terbaik. Qabil dia bagi yang tak baik, yang buruk, maka Allah tak terima. Begitu juga konsep korban. Bila kita nak korban lembu, nak korban kambing, kena cari yang terbaik. Tak boleh ambil yang tempang, hak kurui sangat, nampak tulang sakit, yang putih telinga lah, yang macam-macam lah. Dia punya kecacatan yang berlaku itu berdasarkan hadis Nabi SAW, arba'un la tujzi'u fil adahi al-awra'ul bayyin awruha wal maridatul bayyin maraduha wal arja'u al bayyin arajuha wal ajfa'u allati la tunqi. 4 perkara menyebabkan binatang korban tidak memadai, mana tak sah untuk dikorbankan. Yang pertama, yang jelas matanya buta sebelah. Buta sebelah ni makan pun tak apa nampak kan. Jadi dia tak gemuk lah. Yang jelas sakitnya, yang jelas tempangnya. Jalan, kalau orang lain tu cepat pergi pada rumput, cepat, dia lambat, ketik tempang. Oleh kenyang dia dok lagi. Itu makna itu aspek-aspek yang menyebabkan tak boleh. Terlalu kurus dan hingga tidak berotak. Sampai tahap begitu. Baik. Keaiban yang disebutkan dikiaskan kepada semua jenis keaiban lain yang seumpamanya yang boleh mengurangkan daging. Jadi maknanya kecacatan yang lain pun masuklah. Tak kira lah cacat apa, asalkan binatang tu cacat. Tapi kalau tanduk patah tu tak masuk cacat. Sebab tanduk ni dia tak menjejaskan daging. Kerana tanduk patah kan, ni cacat, tak. Tanduk patah tak apa lagi, sebab dia tidak melibatkan daging dia. Tapi kalau tempang, ialah sebab melibatkan daging, melibatkan dia punya dia nak makan dan sebagainya, nak cepat pergi tempat makanan. Waktu korban, waktu bermula lepas terbit matahari hari raya haji, sekadar sempat ditunaikan 2 rakaat solat dan 2 khutbah. Kemudian berterusan waktunya hingga terbenam matahari pada hari akhir tasyrik, iaitu 13 Zulhijjah. Waktu afdal untuk menyembelih selepas selesai solat raya. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, perkara pertama yang kami mulakan pada hari raya ialah kami bersolat, kemudian kami pulang dan menyembelih korban. Oleh itu sesiapa yang melakukan perkara tersebut, maka dia telah melaksanakan sunnah kami, kata Nabi. Dan sesiapa telah menyembelih sebelum itu, maka dia adalah daging untuk ahli keluarga, bukan untuk korban. Maknanya sebelum solat dia dah sembelih siap-siap dah. Dia bukan korban. Malam raya haji itu buat siap-siap dah, itu bukan korban, itu nak jamu keluarga aja. Korban ni lepas solat raya. Baik. Dan hadis Nabi juga, Nabi kata wa kullu ayyamit tasyriq dhabhun, setiap hari tasyrik itu sembelihan. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Jadi disunatkan juga kalau berkesempatan 10, 10, tak boleh 11, 12, 13. Tapi tahun ni insya-Allah 10 sempat, sebab 10 cuti. Hari Ahad kan? 5 Oktober kan? Hari Ahad. Jadi Isnin pun cuti. Jadi 2 hari itu boleh buat lah. 5 dan juga 6 Oktober. Dua-dua cuti. Jadi kadang-kadang dulu ni kalau cuti sehari tu penat sikit. Cuti 2 hari ni gagah lah. 5 hari lepas raya korban tu dah boleh buat lah. Apa yang dibuat dengan korban lepas disembelih? Sekiranya korban itu wajib,
sama ada dengan nazar atau yang ditentukan. Bagaimana yang kita sebut sebelum ni lah, tentu tu dia pergi tengok lembu peliharaan dia kata ini korban aku tahun ni. Itu tentulah jadi wajib. Ataupun nazar, dia bernazar, kalaulah aku baik daripada sakit, aku nak korban tahun ni dengan 5 ekor unta. Dia 5 ekor unta tuan-tuan, sekor 20,000, 5 ekor 1,000. Okey lah, import. Jadi unta ni sembelih senang ya sebenarnya. Dia sembelih kat mana unta? Kau tengoklah sembelih unta. Nanti buka YouTube nanti tengok. Baru ni ada buat kursus sembelihan. Tapi tak sembelih unta lah, sembelih lembu lah. Khusus penyembelih di Masjid Bandar Tun Husein. Saya buat malam tu untuk program wacana fiqh korban. Siang tu dia orang panggil apa tu, yang pernah kerja di istana Buckingham Palace tu, yang pernah masak chef untuk apa, untuk Queen Elizabeth tu kan. Dia tu memang expert lah. Pada mau nak tu. Dah sudah diampang tu kan. Dia orang panggil dia lah untuk buat kursus sembelihan, nak tunjuk cara sembelih yang efisien. Mudah yang sembelih ni, tengok macam mana orang kita kadang-kadang. Sebab tu saya tak tengok, sebab saya program malam duduk sembang dengan apa, dengan ahli kuasa tu. Dia kata saya lama ni saya yang perabah lembu je dah. Memang zalim saya rupanya. Baru perasan dia zalim. Sebab apa? Sebab memang pelekoh sungguh lembu tu. Memang kira melompat duduk atas perut lembu lah. Dia ajak macam mana bagi tenang, jangan bagi lembu tu stres. Lembu pun stres tu, jangan main. Bagi dia mandi elok kan. Lepas tu ikat kaki tu, tarik sekali dia terbah. Seorang je buat kerja. Seorang je. Barulah pergi kat dia. Dan kalau kita tengok dalam sunnah Nabi pun, ikat kaki tak boleh ikat penuh. Kita ikat penuh tak penuh. 4 kaki penuh tak boleh. Ikat 3 kaki je. Kaki satu kena lepas. Itu kaedah ikat. Kemudian jangan ikat mati. Sembelih, bila sembelih tu, lepas sembelih, buang ikatan semua sekali. Tu. Itu jangan ikat mati tu. Pertama jangan ikat penuh 4 kaki, kena ikat 3 je kau nak ikat lah. Ikat 3. Sebab takut dia duk berontar-rontar payah agak. Ikat 3, biar 1 je. 1 okey lah. Dia sembelih, lepas sembelih rungkaikan lah. Dan antara info yang saya dapat lah, yang saya dapat, yang saya pun tak tahu sebelum ni, tak tahu sebelum ni, rupanya setiap daging, maklumat dia bagi, setiap daging memang ada kalimah Allah. Urat-urat dia tu membentuk kalimah Allah. Lepas tu peserta tanya lah, ni lembu sembelih ni cuba mana dia? Dia pergi potong tak, dia pergi tunjuk ni. Memang betul. Memang betul. Cuma dia kata kadang ada kat dada, kadang ada dekat paha, dia ada tempat-tempat tertentu. Jadi maknanya memang expert lah. Bila boleh buat macam tu expert lah. Boleh tahu pula tak mana kebiasaannya kan. Jadi maknanya dia kata bukan benda pelik. Kalimah Allah tu masuklah YouTube. Daging ni kalimah Allah pakat pelik belakang. Dia kata benda biasa. Ya, semua binatang ada. Semua ada. Bukan benda pelik pun. Kita je rasa pelik. Sebab kita tak nak jumpa kan. Lepas tu masuk YouTube pula daging bergerak kan. Sudah dah potong semua bergerak kan. Dia kata biasalah benda tu. Daging tu sebenarnya daging stres. Lembu tu stres, daging tu otot dia. Bahagian otot dia masih lagi bergerak walaupun dah mati dah. Kan? Jadi benda tu biasa. Cumanya tuan-tuan, sembelihan korban itu kita lihat bahawa boleh disembelih raya dan juga hari-hari tasyrik. Okey. Jadi korban tadi emma wajib atau emma sunat. Kalaulah wajib, dia yang melakukan korban itu dia tak boleh makan daging tersebut. Dia dan tanggungannya, dia dan anak-anak dia pun tak boleh makan. Sekiranya salah seorang daripada mereka makan sedikit daripadanya, maka diganti dengan daging lain atau dibayar dengan nilaian. Korban nazar, kita yang buat korban ni tak boleh ambil. Anak-anak kita pun tak boleh ambil.
Dia kata tak apa, aku tak ambil, aku suruh anak aku ambil. Sama ya. Anak ni pun tanggungan dia. Jadi tak boleh ambil. Tapi kalau korban sunat, dia boleh ambil dengan kadar tak lebih daripada 1/3. Macam ulama sebutlah, kau nak ambil juga tak lebih 1/3 untuk diri sendiri, 1/3 untuk rakan taulan, dan 1/3 untuk fakir miskin. Kalau tak mau ambil pun tak apa, bagi semua pada fakir miskin pun bagus. Tapi nak ambil jangan lebih daripada 1/3. Kalau tidak, dia tak dikorban. Ada orang, saya buat korban tapi ingat saya nak ambil semua. Ambil semua tak payah buat korban. Kan? Korban dengan tujuannya kita nak bagi orang lain rasa. Ni tiba kita berkorban, kita nak ambil semua untuk kita. Cuma boleh cari orang tolong potong kan. Banyak cantik dah. Itu bukan korban. Walau bagaimanapun, apa yang diberikan kepada orang kaya adalah hadiah untuk dimakan dan maka tak boleh menjual, dan apa yang diberikan kepada orang fakir adalah untuk dimiliki. Oleh itu dia bebas sama ada nak makan atau menjual. Itu beza dia. Korban ni bila kita sedekah, kita bagi kepada orang miskin, itu hak milik dia. Dia nak jual ke, dia nak makan ke, itu terpulang kat dia. Sebab kita bagi itu, hak kita bagi itu je hak milik dia dah. Berbeza dengan orang kaya. Bila kita bagi ke orang kaya, bukan hak milik. Dia untuk makannya. Kalau tak mau makan, dia bagi ke orang. Sebab dia bukan ada keperluan nak menjual daging pula, buka kedai bihun sup pula, dah lah kaya dah. Kan? Tak boleh. Jadi itu keadaan dia. Baik. Kemudian bagi orang yang berkorban, dia boleh sedekahkan kulit binatang korban atau dimanfaatkan untuk dirinya. Kulit tu ikut suka, dia nak bagi ke orang ke, dia nak manfaat untuk diri dia ke, tetapi tak boleh dijual atau diberi kepada penyembelih sebagai upah kepada penyembelihannya. Ini kerana perbuatan tersebut boleh menyebabkan kekurangan pada binatang korban dan merosakkan ibadah korban. Berdasarkan hadis Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Sesiapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka tidak ada korban baginya. Tak boleh jual. Kita kena bagi. Bagi saja. Bagi sebagai upah pun tak boleh. Pada penyembelih bagi upah tak boleh. Siapa-siapa nak bagi, ataupun kita sendiri nak guna, ambil lah guna. Kita nak buat apa? Nak buat kompang, nak buat apa, terpulang lah. Sunat-sunat dan adat ibadah korban. Yang pertama, bila masuk 10 Zulhijjah dan dia berazam untuk berkorban, maka sunat baginya tidak menghilangkan bulu dan kukunya. Oleh itu dia hendaklah menjaga kedua-duanya dengan baik berdasarkan hadis Nabi, idza ra'aitum hilala Zulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi. Apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu ingin melakukan ibadat korban, maka hendaklah dia menyimpan bulu dan kukunya. Daripada hadis ini sebut daripada idza ra'aitum hilala Zulhijjah, kamu melihat anak bulan Zulhijjah. Anak bulan Zulhijjah maknanya start daripada 1 Zulhijjah lagi. Wa arada ahadukum an yudahi, dan kamu nak berkorban, maka falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi, maka hendaklah dia menyimpan bulu dan kuku, mana dia tak potong. Yang kedua, disunatkan kepada orang berkorban menyembelih binatang korbannya sendiri. Kalau dia tak mampu, dia hadir melihat pelaksanaan korban tersebut. Itu yang paling afdal. Paling afdal dia sembelih sendiri. Tapi 7 orang, 7 bahagian, nak kena wan tusum, siapa nak sembelih. Yang ketiga, sunat bagi pemerintah atau pemimpin untuk berkorban menggunakan harta Baitul Mal bagi pihak orang Islam. Sebab Nabi SAW pernah berkorban seekor kibas dan Nabi mengucapkan masa sembelih kan, dengan nama Allah, bismillah, ya Allah, hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ini daripada Muhammad, keluarga Muhammad dan juga umat Muhammad. Jadi baginda menyembelih di tempat solat di mana ramai orang berkumpul untuk solat, dan baginda menyembelih dengan tangan baginda sendiri. Maka di situ menunjukkan pemimpin, Nabi sebagai pemimpin, Nabi boleh menyembelih untuk umat, untuk orang lain lah maknanya. Boleh. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak cerita perkara yang berkaitan dengan korban, tentang korban dan sebagainya. Sekarang saya buka kepada persoalan. Sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan boleh kemukakan. Silakan. Ya. Boleh, tak masalah. Cuma untuk kita tu paling banyak kita ambil 1/3. Nak bagi sikit jiran-jiran, depa kaya, boleh bagi tak? Boleh.
Jangan lebih 1/3. Pandai bagi fakir miskin. Tapi sebenarnya yang paling utama fakir miskin. Kau nak bagi 2/3 fakir miskin tak apa. Nak bagi 3/3 tak apa. Boleh. Beli tak ada masalah. Kita membeli lembu daripada non-Muslim. Kemudian bila kita beli lembu tu hak kita. Bila hak kita, boleh kita korbankan. Itu tak ada masalah. Dia beli dengan orang bukan Islam tak ada masalah. Bukan sekat lembu, apa-apa pun. Tuan pernah beli daripada orang bukan Islam. Boleh tak ada masalah. Ya, dia tipu, dia berdosa. Dapat pahala dah, tapi korban tak dapat. Tak dapat. Pahala dapat lah atas niat tu, atas sumbangan yang diberikan tu kan. Tapi dia tipu, dia berdosa lah. Ya. Kalau masing-masing mampu, masing-masing korban. Walaupun biasanya dalam konteks sebenarnya satu family, satu korban seekor lembu untuk satu family. Dikira pada ketua keluarga lah. Sebab si bapa yang bekerja cari rezeki kan, anak-anak nak cari apa, so semua portion bapa tu untuk semua sekali lah. Itu asalnya. Tapi dalam konteks kita sekarang ni, kita tengok suami isteri bekerja, masing-masing ada kemampuan sendiri kan. Anak-anak memang tak bekerja. So anak-anak di automatik di bawah mak pak dia lah. Maka dengan sebab itu boleh mak nak korban boleh, pak nak korban boleh, untuk menggunakan duit sendiri sebab masing-masing mampu. Tapi kalau tak mampu, maknanya yang korban bapak tu dah dikira dah yang lain. Sebab bapak tu sebagai wakil lah, sebab dia tukang cari rezeki. Hak ni melengkapkan daripada aspek yang lain. Isteri jadi suruh rumah dah kan, dia pun kerja juga kan. Dia melengkapkan. Jadi suami buat tu maka untuk keluarga sekali lah tu maksudnya tu. Jadi ikut keadaan lah. Kalau dalam konteks sekarang saya sebut tadi, kadang-kadang masing-masing tu memang berkemampuan, so boleh buat. Boleh. Benda ni khilaf di kalangan ulama. Maka dengan sebab itu tuan-tuan akan dengar dua-dua pandangan ni. Tuan-tuan akan dengar tak boleh. Dalam kitab-kitab Jawi, dalam kitab-kitab ni memang tak boleh, sebab dia berpegang kepada itu adalah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benda ibadat ni untuk orang Islam saja. Tetapi sebagian ulama menyatakan boleh. Sebab apa? Yang pertama, tidak ada dalil yang tak boleh. Tak ada dalil yang larang. Satu. Yang kedua, kita tengok perbincangan tentang zakat yang wajib tu pun boleh diberikan kepada orang bukan Islam. Walaupun mereka bukan Islam lagi, bukan Islam lagi. Sebab mu'alaf tu dua tafsiran. Satu yang baru masuk Islam, yang kedua yang belum Islam tapi dah jinak dengan Islam. Jiran-jiran kita nampak dah baik apa semua kan. Itu ruang untuk dakwah tu. Kalau zakat pun boleh, apatah lagi korban. Cumanya keutamaan tetap pada orang Islam. Walaupun kita kata pandangan yang membolehkan bagi pada orang bukan Islam, keutamaan kita fokus orang Islam dulu. Tetapi dalam konteks jiran kita dekat dengan kita orang bukan Islam ni, nampak dia okey, kita pun boleh approach dia, bagi je lah. Berbahan tulang-tulang tu, buat sup tulang. Ada semua tak ada. Sebab Nabi SAW sebut bahawa tulang itu makanan saudara kamu di kalangan jin. Jadi makanan saudara, janganlah kita buang merata anjing main gonggong lepas semua, tak elok lah kan. Jadi kita tanam lah. Kalau tak ada tempat ruang, katakan kadang-kadang rumah tu memang flat, mana-mana yang kawasan tu memang tanah tak ada, dia bukis elok, buang plastik hitam, bukis elok, bagi elok buang. Begitu. Tapi ke tempat tanah banyak, tanah. Begitu keadaannya. Yang penting adab itu. Boleh 1/3 tu untuk kita masuk lah. Ada lagi salah?
Meninggal dunia. Korban untuk meninggal dunia ni dia dah meninggal dah. Dia tak ada korban untuk dia tu, kecuali kalau dia meninggalkan wasiat. Kalau dia berwasiat, barulah kita boleh korban untuk dia. Tetapi kalau dia tidak wasiat, maka tidak boleh korban untuk dia. Contoh kita ambil duit saka kan, korban untuk dia. Dia kata apa sebab? Esok dituntut kita di akhirat. Apa sebab hang buat? Pandai-pandai. Contohnya kan. Sebab dia tak wasiat pun. Satu. Yang kedua, kalau kita sendiri buat, kemudian kita nak niatkan pahala kepada si mati, itu boleh. Itu boleh. Maknanya sebab berkemampuan tu kita, orang hidup kan. So kita dah buat. Cuma kita niatkan pahala. Ya Allah, kau ada pahala daripada korban ini sampailah kepada arwah ayahku. Itu okey lah, tak salah. Mana duit kita lah. Duit kita. Lain soalan? Tak ada. Baik, pengumuman yang saya buat korban tahun ni insya-Allah kita fokus yang utama di Sri Lanka, di samping negeri-negeri yang lain, masuk di Sumatera, di Sabah, di Kemboja tu sikit sangatlah bergantung pada permintaan saja, dan juga di Bangladesh. Jadi siapa yang nak sertai satu bahagian 270. Lebihan macam biasalah saya sebut di situ, lebihan daripada pengurusan korban itu akan dimasukkan dalam wakaf untuk kebajikan. Duit zakat tak boleh. Duit zakat kena zakat. Zakat wajib. Zakat, duit untuk dizakatkan, zakat lah. Itu kita bayar zakat tu asing. Sebab zakat itu adalah wajib untuk kita keluarkan 2.5% daripada ni kan. Kita kena ambil duit lain yang bukan zakat. Zakat. Jangan kita ambil portion nak bayar zakat tu, kita buat korban, tak boleh. Orang untuk berkorban tak boleh. Tak boleh. Dia bagi itu untuk makan, tak apalah. Dia bagi itu untuk orang miskin, bukan bagi untuk dia buat korban. Tak boleh. Bagi untuk dia buat korban tak boleh. Sebab korban ni dikhususkan kepada orang yang berkemampuan. Orang berkemampuan. Dia tak mampu nak buat korban apa. Kita bagi kat dia, nak bantu dia untuk dia makan, nak bantu dia untuk nak menampung kehidupan dia, bukan nak bagi ni duit untuk buat korban. Ada. Dia tak mampu. Dia pada dia buat korban, baik dia makan. Dia nak makan pun tak ada. Jadi maknanya di situ fokus zakat ni dia ada asnaf dia. Dia 8 asnaf tu saja. Kita tak boleh untuk buat benda lain. Nak okey. Yang bertulis tu ada kan? Yang bertulis tu ada boleh, lafaz boleh, dua-dua boleh. Jadi boleh lafazkan kan, saya wakilkan, ataupun yang bertulis itu bila sign itu difahami itu juga satu akad. Dua-dua boleh. Tapi kalau dah jumpa, lafaz teruslah. In case kau tak jumpa, itu baru kita kata bagi akad secara bertulis itu. Kambing 600. Ada soalan? Ada? Tak ada. Okey. Sekadar itu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salat.